السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkurniakan kepada kita boleh berhimpun di markas yang maha barakah ini, kerana tiap-tiap perhimpunan itu adalah barakah. Maka saya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berikan satu tempoh, satu nikmat kepada sekalian kita berjumpa di tanah Mesir yang maha barakah ini. Utama sekali boleh kita sekalian belajar di Jamiatul Azhar sebagai jamiah al-Islamiyah yang paling tua sekarang ini. Maka saya terima kasih kepada Ustaz Jauhar kita sebagai rais bagi talabah Malaysia pada Muhafazah Dumyah ini, dan kepada sekalian kita semua yang sudi datang dan boleh kita tukar fikiran setengah di atas setengahnya. Maka malam ini saya pun sebagai dijemput oleh antum supaya nasihat kepada antum setengah daripadanya. Bukanlah dalam arti kata mengajilah malam ni sama-sama tu antum tu duduk dengar saya duduk mengajar. Tetapi hari ini mari kita tukar fikiran, nasihat menasihati, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala an-nasihatu li kitabillah wa sunnati Rasulillah wa ammatil muslimin. Di antara kita. Baik. Jadi hari ini ni duduk dalam keadaan pelajar semua ni duduk dekat dengan imtihan. Imtihan itu adalah satu percubaan yang setiap jamiah itu letakkan untuk kita masing-masing sebagai pelajar. Ya, tak seperti kita mengaji di rumah kita. Rumah kita tak kena periksa mengaji. Mengaji sekadar malam kita tidur, pagi kita mengaji pula. Maka tak lewatkan masa nak masuk tajuk yang mintakan suruh nasihat sikit daripadanya, iaitu utama sekali dalam kita mari ke tanah Mesir ini sebagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jemputkan tiap-tiap kita ni mari ke dalam tanah Mesir ini adalah nikmat yang paling besar sekali dalam hidupan kita. Kita ni sekali mari jejak di tanah Mesir ini, apabila kembali kelik pada tanah air kita, tak ada dah ini fursah. Maka bagaimanakah kita nak rebutkan ambil fursah yang kita duduk di sini supaya kita berjaya di sini dan berjaya di dalam hidupan selepas daripada kita balik daripada tanah Mesir yang maha barakah ini. Tak lain tak bukan, iaitu yang pertama sekali, hendaklah kita niat kita datang ke Mesir setengah daripadanya datang untuk mengaji semata-mata kerana Allah. Ada juga yang datang kerana terpaksa daripada orang tua. Lari daripada rumah, tak saya duduk bosan orang tua, mari di Mesir. Tak apa juga asalkan siapa. Nampak tu tak? Walikul lin manawa. Tiap-tiap orang hak datang tu adalah apa yang dia niat. Yang utama sekali kita nak berjaya, yang pertama sekali iaitu al-ikhlas. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa
liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala tak suruh benda yang lain yang kita hidup di atas muka bumi ni semasa 60-70 tahun, sebab ummah Nabi kita ni umur dia bainas sittini was sab'in, di antara 60-70. Bagi ada orang yang sapa 60, ada setengah tak sapa. Hak besar sekali kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlaslah ummah manusia itu dapat berjaya. Kalau tidak ada ikhlas, maka ummah itu tak berjaya. Sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Ibn Hibban dan Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, "Basyir hadhil ummah, basyir hadhil ummah bis-sanani wat-tamkin fil bilad." Berilah berita gembira kepada ini ummah. Ummah mana? Ummatul ijabah ala wahyal muslimun, yaitu orang Islam, bil as-sanan wat-tamkin fil bilad. Manakah as-sanan wat-tamkin? Iaitu kita boleh duduk di dalam negeri kita dengan senang. Tidak ada musuh yang kacaukan kita dan tidak ada seteru yang boleh mengatasi kita. Tapi sit duduk di belakang hadis. Dan Rasulullah sebut lagi wan nasru war rif'atu fid din. Kita boleh duduk dalam negeri dalam keadaan kita adanya kemuka, tidak jadi zul, tidak jadi hina, dan agama kita boleh beribadat. Kita nak mengiqamatu semaya raya beramai-ramai, maka tidak apa-apa. Sebab tu Nabi kata wan nasru war rif'atu fid din. Kemudian jaga-jaga Nabi kata wa man amila minhum bi amalil akhirati lid dunya. Dan siapa beramal di kalangan ummah tadi dengan amalan akhirah. Apa amalan akhirah? Ala wahya talabatul ilm, menuntut ilmu lid dunya, bagi dunia. Ngaji semata-mata habuan dunia. Falaisa lahu fil akhirati min nasib. Maka apabila sapa pada hari akhirat esok, dia tak akan capai apa-apa pun, sikit pun daripada apa yang dia dah letih dan pernah masa dia dah belajar di sini. Kita mengaji 4 tahun, tidur tak tidur, makan tak makan, untuk menajahkan kita daripada tahun ke setahun. Tetapi dengan niat kita tak betul, semata-mata kita mengaji bukan kerana Allah, kerana mengaji untuk nak cari habuan dunia, maka falaisa lahu fil akhirati min nasib. Adakah kita suka begitu? Tidak. Nampak tu tak? Jadi yang pertama sekali tak dapat tidak, kita kena berikhlas hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhlas hati ni apa maksud? Katanya Ibnu Jama'ah sebagai anak murid bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia kata al-ikhlas iaitu kita niatkan, tujukan supaya sampaikan kepada ghayah. Ghayah kita letak, ghayah kita ada, kemudian kita tujukan sampaikan kepadanya. Itu mana ikhlas, mana niat di dalam hati kita supaya sampaikan kepada matlamat yang kita letak. Nampak tu tak? Yang kita letak. Kemudian apabila kita ni tahu dah rupa al-ikhlas dan berapa keratan daripada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kita nak hasilkan ikhlas untuk diri kita? Bagaimana kita nak hasilkan ikhlas untuk diri kita? Kerana al-ikhlas sebagai tasawur al-am, tasawur yang am, yang duduk di dalam kita, duduk di dalam perkataan. Bagaimanakah kita nak terjemah menjadi amali kita? Bagaimanakah kita nak terjemah menjadi amali kita? Sebagai kita ni sebagai orang yang mukhlis. Maka saya jemput satu daripada ulama al-Islam, iaitu al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia bayankan kepada kita perihal al-ikhlas. Al-ikhlas dia kata niyatun wa qasdun wa iradatun makna wahid. Niat, qasad, iradah itu adalah makna yang satu. Kita nak menghasilkan al-ikhlas,
tak dapat tidak kena ada niyah. Tak dapat tidak kena ada al-iradah. Yang ketiga kena ada al-qasd. 3 perkara ini adalah benda yang satu. Tetapi nak menghasilkan an-niyatu wal-iradatu wal-qasdu, fala budda laka an tajma' baina amrayn. Nak ada 2 perkara, iaitu al-ilmu wal-amal. Al-ilmu wal-amal. Maka alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala jemputkan kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana pengurusi kita jemput sikit hadis daripadanya, hadis daripada Muawiyah ibn Sufyan, qala sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Wa fi riwayatin, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ni orang yang membagikan ilmu kepada umat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan manakah yang nak dapatkan ilmu tadi, iaitu ilmu nafaat. Al-ilmu manfaat, iaitu nak dapat kepada mereka yang adanya niyatun wa qasdun wa iradatun. Baik, nak menghasilkan ilmu, hendaklah kita talab. Tapi nak hasilkan al-amal, hendaklah ada kudrah. Imam Al-Ghazali kata, kena ada al-kudrah. Kalau kita beripung di antara al-ilmu wal-iradatu wal-kudratu, 3, barulah hasil seorang itu sebagai orang yang mukhlis. Barulah hasil sebagai seorang itu orang yang mukhlis. Maka saya pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini, Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Qulu amin. Nampak tu tak? Jadi itulah rahsia bagi ummah al-Islam kita jadi kemunduran kerana mengaji mereka, tutup mereka bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul. Mengaji kerana cari habuan dunia, itu tak salah. Kerana kita kena makan, kena minum. Allah Ta'ala kata, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Suratul Qasas ayat yang ke-77. Allah Ta'ala kata, wabtaghi, carilah urusan agamamu tu, hasil lagu mana? Hak akhirat. Tapi jangan lupa sama sekali nasib kamu yang duduk dalam dunia. Kerana kita sekarang ini bukan duduk dalam alam barzakh ataupun alam akhirah, tapi kita duduk di dalam alam dunia. Tetapi Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Hak tu hak sangat penting. Jangan kita muqaddamkan dunia. Nampak tu tak? Tak panjangkan noktah yang pertama. Noktah yang kedua, iaitu sebagai talabatul ilm, lepas daripada al-ikhlas, kena ulul himmah. Himmah kita kena adalah tinggi. Jangan kita kata, aku ni nak mengaji sekadar kuasa aku, sekadar kata aku habis, aku boleh kerja, sekadar tu. Tak. Bukan arti di dalam agama Islam kita suruhkan kita ni belajar sekadar nak lepas daripada taklif. La. Tetapi taklif diri, kemudian kena jaga pula mereka yang di bawah kita. Allah Ta'ala firman, qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kita ni adalah tanggungjawab terhadap diri kita dan tanggungjawab juga kepada ummah. Al-ummah. Al-ummah itu nak hasil, nak berjaya, tak dapat tidak, orang yang mengaji kena ulul himmah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman sebagai ayat Al-Quran yang qat'i thubut, dia kata, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathaluhum dhalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqususil qasas la'allahum yatafakkarun. Ayat ini turun kepada orang Bani Israel daripada kalangan Yahud wan Nasara. Mereka itu Allah Subhanahu wa ta'ala rayak kepada ummah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala itu berikan kitab kepada dia,
berikan kitab, berikan busra, berita gembira kepada dia dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka itu tidak ada himmah yang tinggi untuk nak carikan al-haq. Seperti Allah Taala kata, kamatsalil kalb. Seperti apa? Anjing. In tahmil alaihi, kalau kita letak barang di atas dia, berjelai juga. In tahmil alaihi yalhas atau tatruku, yalhas juga. Kalau kita lepas dia duk saja tawak kerja gapo apa, berjelai juga. Jadi supo orang nasihat, tak ada nasihat, mengaji dengan mengaji, kalau tak ada himmah yang tinggi, tak ada hasil apa-apa. Nampak tu tak? Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Kemudian saya kata, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Riwayatlah ini kisah kepada ummah nabimu, iaitu ummahmu ya Muhammad, supaya mereka itu dapat pengajaran. Iaitu ummah nabi kita, iaitu kena kepada kita. Di sini istidlal ulama kata tak dapat tidak kita kena ulul himmah. Baik, kita mari tengok sikit contoh daripada ulul himmah yang beberapa ulama kita telah berikan sikit gambaran hidup mereka. Imam Ibn Abi Hatim sebagai imam sahibul kitab Jarh wa Ta'dil dalam mazhab Syafi'i, dia ni sebagai anak murid bagi Imam Al-Muzani. Dia tanya Imam Muzani, bagaimanakah Imam Syafi'i apabila hemah Imam Syafi'i ini lagu mana? Dia tanya. Imam Syafi'i ini apabila dia dengar satu patah daripada perkataan yang sakut dengan ilmu, walahal dia tak biasa dengar, lagu mana dia jadi? Dia seolah kata nak duduk tak boleh, nak makan tak boleh, nak tidur tak boleh. Gano aku tak tahu ilmu hak demo tu kecek. Sebab gapo aku tak tahu kaza wa kaza, duk muhasib diri. Ini seolah kata orang yang lekat satu benda, apabila tak buat tak boleh nak duduk. Maka kita biasa dah, apabila tak baca kitab 50 muka sehari, kita rasa tak boleh duduk. Kita suka. Ada 50 muka tak baca, kita senyap suka. Tak apa dah. Tak apa dah. Tak. Imam Syafi'i bukan begitu. Hidup dia satu patah saja. Apabila dia tak biasa dengar, itu muskilah bagi dia. Anak-anak murid dia tak boleh nak tidur. Dia cari, dia bahas, dia cari, dia bahas. Nampak tu tak? Baik. Itulah setengah daripada sirah a'immah kita. Maka di sini juga kisah daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga. Dia ni disoalkan waktu malam dan siang. Malam dia tak makan banyak, dan siang hari dia tak buat benda yang sia-sia. Ini diceritakan oleh Imam Al-Muzani. Di dalam hari dan malam, Imam Syafi'i ini banyak menggunakan zaman dia, masa dia, untuk apa? Untuk tasnif, untuk mengkarangkan buku. Kita tak karang buku pun tak apa, tapi we baca buku. Nampak tu tak? Jadi kita duduk di dalam negeri Mesir, dalam arti kata 4 tahun kita nak duduk. Kalau ngaji straight Ustaz Jauhar 3 tahun 6 bulan. Itu masa mengaji. Apakah hasil daripada yang waktu yang kita duduk? Maaflah sikit dengan pengajaran yang apa nama orang panggil kata khibrah yang saya biasa duduk di dalam Mesir ni semenjak daripada tahun 2004 sehingga sekarang. Kebanyakan orang kita ni himmah tak tinggi. Mengaji sekadar nak menajah, boleh makbul pun tak apa lagi. Selepas daripada mengaji, tahu kitab terus. Tak ada murajaah, tidak balik tengok-tengok kitab, tak. Itu adalah PA perangai yang generasi sekarang ni kena berubah daripada. Buat apa kena berubah? Hasil klik pada diri kita juga masing-masing. Tak ada boleh ke orang yang lain sedikit pun. Kerana hasil itu boleh dengan diri kita, dan kita akan kembali kepada masyarakat kita. Mereka itu tunggu-tunggu
untuk kita itu mempimpinkan tangan mereka masuk syurga sekali dengan mereka. Tetapi kita ini mensia-siakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Nikmat yang dua perkara hak Nabi raya, al-faraghu was-sihhatu, Allah taala beri belaka kepada kita. Tetapi apakah kita yang guna? Alangkah kita tak sediakan jawapan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kata summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tuhan akan tanya. Sebab tu kita jangan bermain-main. Di dalam masa kita duduk mengaji di sini, jangan kita main-main. Sehari ini sebagai nasihat, haju boleh 20 muka, 30 muka kena baca. Letaklah masa pagi, masa petang, masa tengah hari, masa malam, hak tu terperlu di atas antum. Tapi kena baca. Apa yang arti kena baca? Ikhtilafkan ulum. Baca fikrah kata, turas kata, batu jaridah kata, surat-surat khabar daripadanya, supaya nak widdah dengan ahwal yang dok berlaku di alam sekarang ini. Kalau antum boleh beramal sebagaimana saya nasihat tadi, insya-Allah antum akan jadi ulama tempat antum. Dan saya mujur, walaupun saya bukan negeri antum, tetapi innamal mu'minuna ikhwah. Islam, mukmin adalah bersaudara. Tidaklah kita berdengki ataupun berpegangkan, tidak menunjukkan kepada saudara kita benda yang molek. Itu bukan PA perangai akhlak orang Islam. Nampak tu tak? Baik. Dua perkara. Satu, al-ikhlas. Yang kedua, ulul himmah. Yang ketiga, kita sebagai pelajar tak dapat tidak kena ada adab. Kena ada adab di dalam menututi ilmu. Di dalam apa? Menututi al-ilm. Dalam arti adab di sini, hari ini hari yang orang muda ramai mengaji pun banyak, tetapi tak tidak suka dengan nasihat daripada guru-guru yang ada khibrah yang tua lebih pada dia. Agak guru dan orang-orang tua tak dang dengan masyarakat, tak dang dengan benda moden, tak dang dengan beberapa ilmu fiqhul waqi', apa nama tu, yang ini orang panggil mujarradu ad-da'wah, semata-mata dakwah saja, la haqiqata lahu, tidak ada hakikah baginya. Baik, bagaimanakah adab kita nak berjaya di dalam pengajian kita? Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan benda dengan sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Maka mari kita dengan nasihat daripada Imam Al-A'immah, guru bagi Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik Ibni Anas, Imam Darul Hijrah. Imam Malik katakan, la yatlubu ahadun al-ilma bil mulki wa rif'atin nafs. Tak hasil sama sekali mereka yang menututi ilmu dengan tidak susahkan diri. Dengan tak menyusahkan diri, orang itu tak akan hasil ilmu sama sekali. Sebab itu kalau antum baca di dalam tarikh, nascaya qalilatun jiddan, antum akan berjumpa mereka yang kaya, mereka yang mempunyai wang yang banyak berjaya di dalam pengajian. Saya, binafsi saya, Imam Bukhari seorang yang kaya dan berjaya dalam mengaji. Lain daripada tu tidak. Benar yang Imam Malik kata, la yatlubu ahadun hadzal ilm bil mulki wa izzin nafs la fayuflih. Maka orang itu nak berjaya. Kalla, tak. Walakin man talabahu bidhullin nafs wa dhiqil 'aish wa khidmatil ulama aflah. Mereka orang yang mengaji, cari ilmu dengan susahkan diri, menyusahkan diri. Sebab tu setengah daripada ulama dia kata, la yanalul ilm birahatil jasad. Tak gitu. Tidak hasil ilmu sekali dengan kita tidur dan makan. Sebab manusia kita ni suka pada benda yang sedap.
Ya PA ni mari di mana Ustaz Jalal? Mari daripada asal fitrah manusia kerana ia tubik daripada syurga. Dalam syurga ni kita hidup dengan senang, tak kena buat apa. Maka terlekat daripada PA perangai yang ada dalam syurga, apabila pun boleh tepat pun tak mengkesankan tempat itu. Maka Islam mari mengasuhkan manusia semula. Rakyat kata manusia sekarang bukan duduk dalam syurga, tapi duduk dalam dunia. Dunia ini adalah kesusahan. Maka Imam Malik kata, nak dapatnya ilmu, tak dapat kena menghinakan diri dan kena duduk dengan cara susah. Saya yakin di kalangan mereka yang ada di negeri Mesir kita ni, makan pagi malam tak boleh nak makan, makan malam pagi tak boleh nak makan. Ada orang semacam itu. Tetapi ilmu mereka itu tak mengatasi. Tidak siapa boleh mengatasi dia daripada orang yang ada cukup nikmat. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala ibtila satu perkara, Allah taala akadkan satu perkara. Itu sunnatullah yang jangan kita terlupa sekali kalau kita duduk di dalam dunia ini. Nampak tak? Baik. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia berkata, uhinu lahum nafsi fahum yukrimuha walan tukrama an-nafsa allati la tuhinuha. Apa maksud? Imam Syafi'i kata, aku ni menghinakan diri di hadapan ulama. Kita nak belajar dengan ulama, tak dapat tidak kita kena hormat mereka. Jangan kita buat membesar diri dengan mereka, kena menghinakan diri kita. Tetapi mereka itu tak akan hina sama sekali. Kerana apa? Kerana Nabi kata, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa dia tawadha' kerana Allah, Allah Taala angkat. Dan tidak ada guru pun di kalangan di dalam dunia ini, apabila anak murid itu berperangai yang baik, tawadha' dengan dia, dia nak buat kasar dengan anak murid itu. Hasyakallani. Tak ada. Dan dia kata, diri kita ini tak akan dapat kemuliaan malaikat kita kena hinakan diri kita, barulah dapat kemuliaan. Sebab tu jangan kita takut kepada malu. Satu daripada kekurangan, maaflah, orang Asia kita, malu tak betul pada tempat. Duduk belakang-belakang kalau mengaji. Duduk tak payah, tak ke doktor tanya tak boleh jawab, malu kok orang. Jadi itu sebab yang yang mentahankan kita daripada dapat ilmu yang banyak. Walhal orang Asia bukanlah bodoh. Otak mereka sama dah ya, dengan mana-mana manusia pun. Tetapi dengan kita duk main, dengan kita tak mencubakan, dengan kita malu tak betul pada tempat, benda itu akan hilang luput daripada kita dengan sebab kita yang membuat diri kita sendiri. Terkadang kita mengaji dalam majlisul ulama, orang ramai 200-300 orang masalah, kita nak akak tanya masalah yang kita tak faham, kita tak berani. Ini kebanyakan orang kita. Ada juga tak nafi di kalangan kita mereka yang tanya, berani tanya, tetapi nak buat gana, nak beki lagu mana, PA di sini, perangai di sini, supaya kembali klik pada asli. Gapo? Berani saja. Kena ada sifat keberanian di dalam benda yang betul. Jangan kita malu dalam benda yang betul. Nampak tak tu? Itu Allahumma rzuqna as-saja'ah. Baik. Itu adalah nasihat yang ketiga. Nasihat yang terakhir ini adalah nasihat mengenai dengan waktu dan cara yang kita nak duduk di dalam masyarakat sama-sama kita. Iaitu waktu adalah khususiat dia la ya'ud. Apabila dia luput, dia tak akan kembali sama sekali. Apabila dia pergi, tak akan kembali sama sekali. Itu khasais al-waqt. Jadi kita sekarang muhasabah diri kita. Di dalam kita duduk di dalam negeri Mesir sekarang ini, berapa utir kitab ulama kita yang kita habis baca? Kita duduk 4 tahun, masalah. Duduk 4 tahun, sekarang tahun 4.
Muhasabah diri kita berapa kitab ulama yang ulama tulis melalui mata kita. Yang kita baca dengan tadabbur, yang dapat istifadah daripadanya, yang kita boleh terjemah dan dapatnya beberapa ibrah daripada karangan ulama kita berapa. Kalau tak ada, mula di malam ini. Mula di malam ini, selepas daripada antum dengan nasihat, kemudian antum minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna al-quwwatan lana fi qiraati kutubi ulama'ina. Itu sebagai doa yang kebanyakan orang-orang daripada yang berjaya berdoa. Jangan kita niat kata sehari kalau kita tidur, sehari kalau kita main, tak apa-apa. Kita tak baca apa, tak apa, kita baca malam periksa. Periksa tujuan kita nak naik je, pahal tak pahal biar ke dia. Itu bukan tujuan, bukan cara yang orang yang mengaji agama terutama fikir lagu tu. Tidak. Sebab orang ni mengaji ramai, tetapi takhassus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kata, man talaba al-ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Al-ilma yang sakut pau dengan agama, ad-din. Adapun ngaji medik, ngaji apa tu pun, itu bukan termasuk di dalam ni dengan zati, tapi masuk dengan ghairi. Nampak itu? Sebab tu kita kena tahu kata harga kita, masa kita yang kita duduk di dalam negeri Mesir ini adalah penting. Adalah penting. Maka akhir sekali saya nasihat sekali lagi pada antum, saya seru semua tahun ni insya-Allah kita azamkan setiap orang dapat menajah belaka dan dapat takdir yang molek, supaya kita dapat hidup di dalam negeri selagi negeri tanah air kita dengan mulia. Kerana orang yang ada ilmu ini, Allah Ta'ala angkatkan pangkat dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkatkan pangkat orang yang ada ilmu. Maka kita carilah ilmu dengan sebenar-benar cari, supaya kita dapat berjaya di dunia ini dan di akhirat nanti. Itu sahaja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlarikan di atas lidah saya, supaya antum boleh dengar daripada nasihat sikit dan banyak. Itu adalah yang betul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah itu daripada diri saya sendiri dan syaitan. Maka saya minta maaf kalau ada sikit daripada benda yang tekankan hati antum, maka di sini saya minta maaflah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.